peguam negara yang mahu memenjarakan saya atas alasan saya telah mengugut saya ditakdirkan dipenjarakan. Saya redha. Hai guys, terima kasih kerana memilih Mat Fast Berita Terkini. Sebagai tanda sokongan anda, sila tekan butang subscribe dan loceng untuk update terkini. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena perintah darurat yang berlangsung sekarang ini, kita percepatkan kita punya sesi live kerana kawan-kawan perlu meninggalkan premis ini sebelum jam 8 malam. Jadi kita buat perubahan sikit. Selepas ni kita mungkin lebih banyak membuat live di sebelah petang berbanding dengan live di sebelah malam. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Zahid untuk mengajukan soalan-soalan yang ingin kita kupas pada petang ni. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini soalan berkenaan dengan Datuk punya kes ya. Ya. Mahkamah Persekutuan hari ini telah menolak rayuan Datuk untuk menepikan kebenaran program negara untuk menggunakan prosedur komitel terhadap Datuk. Apa komen Datuk? Sebenarnya permohonan yang kita buat hari ini kita dah buat di Mahkamah Tinggi, kita dah buat di Mahkamah Rayuan, kedua-dua mahkamah tidak berjaya. Dan hari ini bila kita buat di Mahkamah Persekutuan juga tidak berjaya. Permohonan hari ini adalah untuk mengenepikan permohonan Komite Peguam Negara yang mahu memenjarakan saya atas alasan saya telah mengugut salah seorang daripada saksi dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu Datuk Amhari. Jadi permohonan yang kita buat hari ini ialah kerana saya diberikan surat tunjuk sebab, notis tunjuk sebab daripada SPRM ketika itu, iaitu Latifah Koya, yang mengatakan bahawa yang meminta supaya saya memberikan sebab kenapa saya tidak boleh dipenjarakan kerana apa yang saya buat ke atas Amhari, Datuk Amhari, bekas seorang pegawai khazanah yang dipinjamkan untuk menjadi pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Okey. Jadi hari ini mereka telah memutuskan bahawa pihak ketiga, third party, iaitu SPRM, boleh mengeluarkan notis tunjuk sebab kepada saya. Itu yang kita cabar sebelum ni. Tak apalah, tak ada hal. Okey. Maknanya bila kalah di peringkat Mahkamah Persekutuan ni, suka tak suka, saya kena mula dibicarakan di peringkat Mahkamah Tinggi di bawah di depan Hakim Colin Square, dan DPP mereka sudah pasti tidak lain tidak bukan, iaitu Gopal Sriram, iaitu orang yang kita tahu telah pun berjumpa dengan Tan Sri Syafi'i Afandi Ali untuk meminta supaya beliau menangkap dan mendakwa Datuk Seri Najib. Dan bila ditanya oleh Tan Sri Afandi apa alasan beliau nak tangkap dan dakwa Datuk Seri Najib, dia kata sebab semua orang benci kepada dia. Alasan macam ni nak digunakan untuk menangkap Datuk Seri Najib, untuk menahan dan mendakwa Datuk Seri Najib. Seolah-olah macam benda ni tidak ada, negara kita ni tidak ada undang-undang, mereka boleh menangkap orang sesuka hati. Jadi apa sebenarnya yang telah saya buat? Apa salah saya? Okey. Ketika dalam prosiding mahkamah, Datuk Amhari, yang disoal siasat oleh pihak pendakwaan, telah pun membuat pengakuan, bahawa beliau menerima, sebagai seorang penjawat awam, beliau menerima gaji daripada Op Solution sebanyak RM25,000 sebulan. Kedua, beliau mengaku bahawa beliau menerima suapan daripada
Lau Teck Jo, iaitu orang yang merupakan culprit dalam penyelewengan dana 1MDB. Jumlah dia bukan kecil, 200,000 US dollar. Ketiga, beliau telah pun mengakui bahawa beliau menerima sejumlah 3.7 juta ringgit di dalam akaunnya di BSI Switzerland. Jadi nak kena beritahu ni, sebagai seorang penjawab awam, apa yang diakui oleh Amhari di dalam mahkamah jelas membuktikan bahawa beliau telah melanggar Akta Pencegahan Rasuah, telah menyalahgunakan kedudukan dia sebagai seorang penjawab awam dan sewajarnya didakwa di mahkamah. Tetapi disebabkan agreement beliau, perjanjian beliau dengan Latifah Koya, iaitu bekas ketua pengarah SPRM, maka beliau telah tidak didakwa. Atas dasar itu, saya menunggu sehingga kes mahkamah itu selesai. Saya menunggu sehingga beliau selesai di soal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, dan bila sudah selesai tidak ada sebarang keterangan yang beliau mahu berikan kepada pihak mahkamah, barulah saya membuat laporan polis. Dan selepas laporan polis itu saya membuat sidang media menceritakan tentang kenapa saya membuat laporan polis. Dan akibat daripada itu saya dituduh sebagai telah mengugut saksi, sedangkan saksi ini telah selesai memberikan keterangan. Jadi mana datang logiknya saya mengugut? Saya cuma melaporkan salah laku yang telah dilakukan dan diakui dalam mahkamah oleh Amhari. Jadi macam mana kita buat laporan polis, kita pula nak dipenjarakan oleh rejim Pakatan Harapan yang lama. Dan yang lebih mengecewakan, apabila UMNO menubuhkan kerajaan bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin meneruskan pendakwaan ke atas saya, baik kes yang melibatkan saya melaporkan tentang salah laku Amhari, kes saya melaporkan tentang bagaimana sebuah gambar yang dirakam oleh isteri Yu William, iaitu seorang pemuda berbangsa Tionghoa yang telah membunuh Syed Daniel. Saya buat laporan polis pun saya didakwa di mahkamah. Jadi inilah yang berlaku ketika zaman rejim Pakatan Harapan dan diteruskan oleh PN ataupun PH 2.0 ni. Jadi itulah sebenarnya apa yang berlaku, kan? Kalau misalnya saya ditakdirkan dipenjarakan, saya reda. Kerana penting dan bagus sekiranya saya ni dipenjarakan, kerana ianya dapat membuktikan kepada rakyat Malaysia, dapat membuka mata rakyat Malaysia bahawa dalam Malaysia ini, bila kita membuat laporan polis, kita yang akan didakwa. Macam contoh, saya buat laporan polis berhubung dengan video seks luar tabi'i Azmin Ali. Saya duduk lokap satu malam. Ini realiti apa yang berlaku zaman Mahathir dan diteruskan oleh boneka Mahathir, iaitu Muhyiddin Yassin. Itu dia.